Aiman, tak sabar-sabar nampaknya. Kak Ati, restoran ni bagus kan? Layanan diorang pun mesra. Memanglah Aiman. Restoran macam ni, pekerja-pekerja dia terlatih. Oh, macam tu. Lagipun Aiman, di kalangan pekerja-pekerja yang terlatih ni, ada ketua masing-masing. Seperti ketua bahagian dapur, ketua pelayan dan sebagainya. Oh, maknanya setiap orang mempunyai tugas masing-masing lah ya Kak Ati? Susah ke nak jadi pengurus restoran macam ni, Kak Ati? Sebenarnya tak susah, Vanessa. Yang paling penting ialah pekerja-pekerja di sini mesti saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Kak Ati, tak timbul masalah ke kalau dah ramai sangat ketua? Aiman, mereka ni faham dengan tanggungjawab masing-masing. Lagipun, mereka ni kena hormat ketua mereka. Kalau tak, susahlah nanti nak menjalankan perniagaan besar macam ni. Oh, maknanya, walau apa juga keadaan, kita kena hormat ketua yang dilantik lah ya Kak Ati? Susahlah kalau kita tak menghormati ketua kan, Kak Ati? Jomlah kita bincang tentang projek kita. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Kak Ati ucapkan kepada adik-adik. Adik-adik apa khabar? Kabar baik Kak Ati. Baguslah macam tu. Kak Ati terlupa pula. Adik-adik di rumah bagaimana? Sihat? Kak Ati harap adik-adik di rumah sihat sejahtera selalu dan dapat menemani Kak Ati dan rakan-rakan di studio sepanjang rancangan remaja hari ini. Kak Ati, apakah cerita menarik untuk hari ini? Yalah Kak Ati. Tak sabar rasanya. Saya nak tahu topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tentu seronok kan, Vanessa? Mestilah. Di remaja hari ini kan, kita selalu membincangkan topik-topik yang menarik khusus buat rakan-rakan remaja di luar sana. Betul tak Kak Ati? Betul tu. Kak Ati setuju. Hari ini topik kita adalah mengenai kemakmuran serta keharmonian negara. Tahukah adik-adik bagaimana negara kita mencapai kemajuan yang begitu pesat pada hari ini? Vanessa? Aiman? Ashwin? Mestilah disebabkan faktor masyarakat kita yang sentiasa ingin maju ke hadapan, Kak Ati. Saya rasa sebab kita sering didedahkan dengan pelbagai kemajuan terkini mengikut peredaran zaman. Sebab itulah negara kita boleh maju dengan pesat. Betul tak Kak Ati? Saya tak tahulah pendapat saya ni betul ataupun tidak. Tapi saya rasalah Kak Ati, kemajuan yang kita nikmati sekarang ni ada kaitannya dengan pemikiran pemimpin di negara kita. Maksud Aiman? Maksud Aiman, jika pemimpin kita tidak peka kepada pembangunan kemajuan teknologi di peringkat global, manalah kita dapat nikmati kemudahan-kemudahan di negara kita sekarang ni? Ya, betul tu. Pada Kak Ati, kesemua jawapan yang adik-adik berikan itu betul. Cuma, mungkin adik-adik terlupa kepada satu perkara. Adik-adik di rumah bagaimana? Apakah yang kami terlupa tu Kak Ati? Adik-adik semua terlupa bahawa kemajuan yang kita nikmati hari ini hasil daripada sikap masyarakat di negara kita yang hidup bersatu padu. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Saya tak fahamlah Kak Ati, apakah sebenarnya maksud pepatah tu? Mesti ada kaitan dengan cerita hari ini. Betul lah tu Aiman. Tapi sebelum Kak Ati terangkan dengan lebih lanjut lagi, mari kita saksikan kisah untuk hari ini dahulu. Saksikan.
Okay, hari ini kita akan buat pemilihan ketua kelas. Kita ada 3 calon, Azwan, Nazli dan Rizwan ya. Jadi sekarang kita akan buat pengundian. Jadi yang memilih Azwan sila angkat tangan. Okay. Yang memilih Nazli? Yang mengundi Rizwan? Ridwan, oleh kerana kamu telah mendapat undian yang terbanyak, jadi nampaknya kamu layak menjadi ketua kelas sekarang. Terima kasih cikgu. Saya berjanji akan menjalankan tugas saya dengan baik. Bagus, cikgu harap kamu dapat laksanakan tanggungjawab kamu tu sebaik mungkin. Tapi cikgu, macam mana dengan kami berdua? Siapa yang akan menjadi penolong ketua kelas? Bagus soalan kamu tu Azwan. Oleh kerana undian kamu berdua sama banyak, kita akan buat pengundian sekali lagi. Siapa yang mengundi Nazli? Angkat tangan. Yang mengundi Azwan pula? Okey. Baiklah, di sini nampaknya Azwan mendapat undian terbanyak. Maka itu Azwan, kamu layak jadi penolong ketua kelas. Tapi cikgu, Azwan kan pelajar baru. Mana boleh menjadi penolong ketua kelas? Saya kan lebih layak. Pelantikan ini tak ada kena-mengena antara pelajar baru ataupun yang lama. Ini adalah keputusan sebulat suara. Tapi cikgu, saya selalu mendapat tempat tertinggi dalam kelas. Kenapa saya tidak layak menjadi penolong ketua kelas? Kamu harus faham, pelantikan ini bukan berdasarkan prestasi pelajaran kamu saja. Awak harus hormati keputusan yang dibuat oleh rakan-rakan yang lain. Faham semua? Faham. Saya minta maaf atas sikap saya tadi, Azwan. Saya tak patut buat begitu terhadap awak. Tak apalah Nazli, saya maafkan. Baguslah awak dah sedar kesilapan awak tu. Para pelajar sekalian, cikgu harap awak dapat ambil iktibar dari apa yang berlaku tadi. Antara sikap yang baik ialah kita mesti berani bertanya. Faham semua? Faham. Bagus. Berhenti semua. Mari datang dekat cikgu sekejap. Sekarang kita nak buat pemilihan ketua pasukan. Cikgu, saya cadangkan Nazri, cikgu. Saya sokong cikgu. Ada cadangan yang lain? Saya cadangkan cadangan yang ditutup, cikgu. Semua setuju? Setuju. Baiklah, sekarang kamu semua boleh teruskan latihan. Kamu faham tak Nazri? Kenapa kita memilih ketua pasukan, ketua pengawas, ketua kelas dan sebagainya? Sebab kalau tak ada ketua, susahlah sesuatu perkara itu nak dijalankan, cikgu. Bukan itu saja Nazri. Habis tu, cikgu? Pelantikan ketua ni untuk mengajar kita supaya faham akan sistem negara berperlembagaan. Apa kaitannya, cikgu? Sebuah negara berperlembagaan bukankah memerlukan seorang ketua atau pemimpin? Itu betul, cikgu. Macam negara kita ni, ketuanya ataupun pemimpinnya adalah Perdana Menteri. Betul tu. Jadi sebagai pelajar, kamu kena praktikkan mula sekarang bagaimana cara untuk memilih pemimpin. Oh, begitu. Pemilihan ketua ataupun pemimpin ini mesti kena persetujuan ramai. Ya, cikgu? Memang betul, Nazri. Dalam pemilihan seperti itu, suara majoriti mestilah diguna pakai. Kita tak boleh mengenepikan suara ramai. Barulah saya benar-benar faham, cikgu. Kalau begitu, baguslah Nazri. Mari kita teruskan latihan. Sementara menunggu kawan-kawan kamu yang lain datang.
Nazri, cikgu cakap pelantikan ketua itu sebagai latihan kepada kita. Latihan apa Azwan? Latihan supaya kita faham tentang negara berperlembagaan. Masuk kau Azwan? Yelah, kita sebagai pelajar mesti faham tentang sistem berperlembagaan, iaitu cara memilih pemimpin. Jadi kita ni dalam proses latihan lah ya? Ya, kita diajar secara tidak langsung. Seperti dalam pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua pasukan sepak takraw dan lain-lain. Cikgu tak cakap pun masa pemilihan tu. Memanglah cikgu tak cakap. Tapi bila ada yang marah-marah, tak setuju macam kawan kita tu, cikgu kenalah fahamkan. Jadi kalau kita marah-marah, merugikan kita sendirilah ya? Rugi. Sebab kita tak dapat belajar dari perkara ini. Serta tak dapat menghayati sistem negara berperlembagaan. Barulah saya benar-benar faham sekarang. Kawan-kawan kita tu pun dah diberi kefahaman oleh cikgu tentang perkara ini. Harap-harap lepas ni tak adalah salah faham lagi. Kita kena setuju dengan suara majoriti. Jom jogging. Ni file Kak Ti. Kita kena senaraikan nama-nama untuk tenaga produksi dan juga pelakon untuk pementasan kita kali ni, Aiman. Tapi kalau ada yang tak setuju dengan pelantikan tu macam mana Kak Ti? Yalah Kak Ti. Lepas kita siapkan semua senarai ni, kita buat satu perjumpaan untuk mendapatkan persetujuan daripada mereka. Jadi, setiap kali ada projek pementasan, macam inilah prosesnya. Ya Kak Ti? Ya, Aiman. Prosesnya semua sama seperti di sekolah. Seperti proses pemilihan ketua kelas, ketua pengawas, ataupun ketua perpustakaan dan sebagainya. Oh, cuma bidang je lah yang berlainan. Prosesnya sama kan Kak Ti? Baru saya faham Kak Ti. Semua proses pelantikan sama saja kan? Kalau kamu berdua ni dah faham, baguslah. Sekarang Kak Ati nak agih-agihkan tugas. Aiman ambil ni. Vanessa pula baca skrip ni. Kak Ti punya pen. Sila tengok ya, apa nama-nama yang sesuai untuk jadikan tenaga produksi dan pelakon. Inilah contoh yang harus kita jadikan teladan adik-adik. Yalah Kak Ti. Tapi Kak Ati, apa pula kaitannya dengan pepatah yang Kak Ati katakan tadi? Apa itu? Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kaitannya? Betul kamu semua nak tahu apa kaitannya? Mestilah, kami dah tak sabar-sabar lagi nak tahu. Kami tak fahamlah Kak Ti. Yalah Kak Ti, apa kaitannya dengan kisah yang kita saksikan tadi? Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, itu membawa maksud sekiranya kita bersatu hati dalam melaksanakan satu tugas itu, kita akan berjaya mendapat satu hasil yang memuaskan. Manakala, sekiranya kita tidak bersatu hati, kita tidak mungkin akan berjaya dalam melaksanakan suatu tugas itu. Oh, sekarang barulah saya faham. Maksud Kak Ati, jika kita bersatu padu serta bekerja dengan bersungguh-sungguh dalam satu kumpulan, pasti kita akan berjaya. Macam itulah nampaknya. Ashvin dan Vanessa faham ke? Faham Kak Ti. Tapi, boleh tak Kak Ti jelaskan dengan lebih lanjut lagi mengenai pepatah tu? Saya masih kurang faham lah Kak Ti. Boleh, apa salahnya? Okeylah, kita berbalik pada kisah tadi. Adik-adik tahu tak kenapa Cikgu Linda tidak memilih sendiri ketua kelas, penolong ketua kelas dan ahli-ahli jawatan kuasa untuk kelasnya itu? Yalah. Bukankah Cikgu Linda boleh memilih sendiri?
berdasarkan kepada prestasi para pelajarnya. Lagipun, Cikgu Linda mempunyai hak untuk membuat keputusan untuk para pelajar di dalam kelasnya. Kenapa ya Kak Ati? Ini kerana Cikgu Linda hendak melihat sejauh manakah semangat bersatu padu para pelajar di dalam kelasnya itu. Oh, maknanya mereka tidak bersatu padu ya Kak Ati? Kenapa Vanessa kata begitu? Sebab tadi saya lihat mereka seperti tidak boleh menerima keputusan yang dibuat oleh rakan-rakannya itu. Betul kata awak tu Vanessa. Saya setuju. Saya pun setuju. Betul ke pendapat kami ni Kak Ati? Pendapat kamu tak salah. Memang betul. Adik-adik Kak Ati di studio, semua dah faham apa sebenarnya maksud kerajaan berperlembagaan? Vanessa? Faham Kak Ati? Kak Ati, kalau negara kita tidak mengamalkan amalan demokrasi, tentu kita tidak akan hidup aman seperti sekarang ini. Kan Kak Ati? Betul tu Vanessa. Negara kita terdiri daripada berbilang kaum, bangsa dan agama. Jadi kita hendaklah saling menghormati di antara satu sama lain. Kalau kita tidak saling menghormati di antara satu sama lain, apa yang akan terjadi Kak Ati? Alah Kak Ati, apa yang terjadi ya? Tentulah kita hidup dalam keadaan yang tidak aman seperti sekarang. Masyarakat kita tidak akan dapat memupuk semangat perpaduan dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Mesti pergaduhan akan berlaku. Kan Kak Ati? Tentu sekali. Setiap individu akan pentingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Bagaimana pula dengan ekonomi dan keselamatan negara Kak Ati? Wah, satu soalan yang bagus Ashwin. Apabila hidup dalam keadaan kucil-kacil, tentu sekali ekonomi negara kita akan jatuh sekaligus keselamatan negara pula terancam. Maksud Kak Ati? Yelah, cuba kamu semua bayangkan kalau kita hidup saling membenci antara satu sama lain. Macam mana kita hendak bersatu padu kalau ada musuh yang ingin cuba mencerobohi negara kita? Oh, ya ke? Sekarang baru saya faham. Contohnya, saya, Ashwin dan Vanessa bekerjasama dalam satu kumpulan dengan bersungguh-sungguh. Tentu kami akan berjaya. Betul tak Kak Ati? Ha, pandai pun Aiman. Vanessa, Ashwin, bagaimana? Kalau macam tu, kita hendaklah bekerjasama antara satu sama lain. Dan yang paling penting sekali, saling menghormati antara satu sama lain. Betul tu. Kalau macam tu, barulah sesuai dengan pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ha, nampaknya adik-adik Kak Ati semuanya dah faham apa yang dimaksudkan dengan pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Saya kagumlah dengan semangat bersatu hati yang ditunjukkan oleh mereka. Ya, betul tu. Saya pun kagum dengan mereka. Nampaknya adik-adik Kak Ati ni semuanya pandai-pandai ya. Kak Ati pun kalah kalau macam ni. Baiklah, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Kak Ati rasa cukuplah sampai di sini dulu buat kali ini. Semoga berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Salam hormat daripada Kak Ati dan rakan-rakan di studio. Moga berjumpa lagi. Bye! Negara kita mengamalkan sistem demokrasi berperlembagaan. Di bawah sistem ini, warga negara Malaysia diberikan beberapa kebebasan dan hak asasi. Antaranya kebebasan bersuara, kebebasan beragama, hak untuk mengundi dan sebagainya. Walaupun diberi beberapa kebebasan, namun kebebasan ini ada batasannya. Kerana kita faham dan menerima bahawa negara kita, masyarakatnya terdiri daripada pelbagai kaum. Contohnya, walaupun rakyat Malaysia diberi kebebasan untuk bersuara,
iaitu kebebasan untuk berucap dan mengeluarkan buah fikiran. Namun, dia tidak boleh menyentuh isu-isu sensitif yang boleh memecah belahkan kaum. Ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan negara. Begitu juga untuk memilih pemimpin negara. Kita diberi hak untuk mengundi apabila berumur 21 tahun ke atas. Oleh itu, kita perlu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara dalam kerajaan demokrasi. Antaranya, yang pertama, kita perlu keluar mengundi apabila mencapai umur 21 tahun untuk melaksanakan hak kita bagi memilih kerajaan yang berwibawa. Kita juga mesti menunjukkan kesyukuran dan terima kasih kepada pemimpin yang telah memajukan negara kita dengan menunjukkan taat setia kepada raja dan negara. Sehubungan itu, sebagai remaja, saya berharap kita perlu hidup bersatu padu kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kita juga perlu hidup aman dan damai. Semoga dengan itu kemakmuran dan keamanan serta keharmonian negara akan berkekalan dan dinikmati secara berterusan.